Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 24 hari bulan 8 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain. Para pelajar sekalian, kita masih lagi dalam bab iqtida. Tengok bab kita tu, syarat mengikut imam. Syarat mengikut imam, dalam bahasa Arab dia kata apa? Wa syurita liqudwatin syurutun. Syarat nak ikut imam tu ada beberapa syarat. Kita dah sebut dalam CD yang lepas, syarat ni ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Tengok, boleh tu undur balik kitab kita tu. Syarat yang pertama, letak nombor, tulis nombor. Syarat yang pertama, niat mengikut imam atau niat berjamaah. Ini penting, niat ikut imam ataupun niat berjamaah. Letak nombor 1. Yang kedua, niat menjadi imam atau niat berjamaah. Sunat bagi imam selain daripada solat Jumaat. Solat Jumaat dua-dua kena jadi, dia jadi imam atau kita jadi makmum. Syarat yang ketiga, makmum tidak terdahulu daripada imam. Makmum jangan potong trip, potong queue. Imam tak rokok lagi, dia rokok dah, jangan. Itu. Syarat yang keempat yang kita nak sambung malam ni, syarat keempat. Dan termasuk daripada syarat berjamaah ialah mengetahui tentang perpindahan imam. Bagi pelajar yang ada kitab warna hijau tu, muka surat 183, yang versi lama 172. Cuma ada satu perkara yang perlu kita perjelaskan. Dalam kitab kita ni, dalam kitab Fathul Mu'in, tengok kitab muka surat 182 ataupun 172 ke 71, dia tulis, dan sunat jangan lebih daripada 3 hasta. Jumpa? Dan sunat jangan lebih daripada 3 hasta. Pelajar jumpa ke tak jumpa, kena jumpa. Jumpa? Baik, tengok bawah tu. Dan hendaklah berdiri di belakang imam itu lelaki. Ingat, susunan saf. Tulis tepi kitab, susunan saf. Yang pertama imam, yang kedua makmum lelaki, kemudian anak-anak lelaki. Anak-anak laki-laki maknanya orang dewasa, di belakang dia kanak-kanak. Kemudian para wanita. Jadi muslimat dia mari kemudian, mari belakang. Muslimat kita letak dia di belakang. Mana kalau masjid yang susunnya asas saf, tapi sebahagian masjidnya macam kita gini, wanita duduk alik sebelah kiri, maka tak timbul masalah wanita tu, timbul masalah kanak-kanak. Tengok dalam kitab ni. Dan hendaklah, ibarat dia tak apa jelas dalam ni. Dan hendaklah jangan diletakkan di belakang kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki, dia tulis yang balik la. Wala yu'akhkharu sibyanu lil balighin. Tulis kita Arab.
Ibarat ni penting ni, khususnya dalam masyarakat Melayu. Tulis bahasa Arab kata wala yu'akhkharu as-sibyanu lil balighin littihadi jinsihim. Apa dia maksud dia? Tulis ni, pelajar kena tulis mula. Terjemahan ni ada khalal di situ. Dia kata jangan diletakkan di belakang kanak-kanak. Sibyan tu kanak-kanak yang sudah memayyiz, kanak-kanak yang ada yang tahu kotor, cuci, cemar ni lah. Iza hadara sibyanu awalan, apabila kanak-kanak datang awal, dia duduk di saf, duduk saf depan. Wasabaqu ila safil awal, dia telah duduk di saf depan. Tapi jangan belakang imam lah. Belakang imam tu kena co-pilot dia tu, kena ada orang pandai. Summa hadaral balighun, kemudian datang orang tua, orang yang balik. Mana orang tak kira lah tua benar ke balik. Fala yunahhas sibyanu li ajlihim, jangan sekali-kali kamu halau kanak-kanak ke belakang kerana orang tua nak duduk di depan. La lish li'annahum hina idzin ahaqqu bihi minhum, kerana dia datang awal, dia telah ambil tempat yang afdal, maka dia berhak, kanak-kanak itu lebih berhak daripada orang dewasa yang datang lewat. Jelas di sini. Limadha littihadi jinsihim. Ini baru sampai di sini. Tengok di belakang kanak-kanak yang mumayyiz, untuk memberi ruang kepada laki-laki yang baligh. Tulis terjemahan ini memang khalal, terjemahan ini memang bermasalah. Janganlah diletakkan, mana jangan dihalau ke belakang kanak-kanak laki-laki yang datang awal, yang duduk dalam sah yang awal, kerana nak beri ruang kepada orang yang baligh, orang dewasa. Lish littihadi jinsihim, kerana mereka sama jenis, dia laki-laki juga, walaupun kanak-kanak tapi dia laki-laki, maka dia duduk satu jenis dia dengan lelaki dewasa. Kenapa kita nak halau dia? Alhamdulillah. Ai jinsus sibyan wal balighin wahid, dia kanak-kanak, dia orang baligh sama je. Wahwa az-zukuriyah, iaitulah orang sama-sama lelaki. Tapi andainya kita susun sah molek dah, laki-laki, orang dewasa, kanak-kanak, wanita. Biasanya masjid kita ni, surau kita ni kosong. Tiba-tiba datang sebuah bas pelancong berhenti di surau kita, 40 orang masuk. Maka ketika itu wanita kena undur ke belakang, bagi isyarat lah. Mungkin mereka undur berjalan ke belakang ghostan, barulah laki-laki itu masuk situ. Adapun kanak-kanak yang datang awal, la tuakhar, jangan dihalau. Maka di sini perlu diambil perhatian kepada pakcik-pakcik, ahli yang terkuasa masjid, surau. Kalau kanak-kanak sudah duduk di atas, datang awal, duduk dalam sah orang dewasa, la yuakhar, jangan dihalau. Ini kitab fiqh mazhab Syafi'i. Fiqh ini fiqh Fathul Mu'in, kitab mazhab Syafi'i. Inilah yang telah dijelaskan lama oleh Al-Faqir Abu Anas. Daripada awal dulu lagi kita dah jelaskan bahawa tidak menjadi masalah kanak-kanak yang sudah mumayyiz duduk dalam saf orang dewasa apabila mereka datang awal. Tapi kalau datang serentak, lah, kita kena susun mengikut SOP yang telah asal. Orang dewasa, kanak-kanak, dia mari awal, tiba-tiba kita nak halau dia ke belakang, tak ada hak. Sebab sama-sama laki-laki belakang, awak mari lewat, awak duduk belakang lah. Dia kata, budak ke belakang, ini sah orang dewasa, awak mari awal, kan duduk depan. Kata pakcik, nak duduk depan, mari awal. Wallahu a'lam. Itu penjelasan yang sangat jelas. Sebab itu bila anda baca rasa macam ada satu benda yang tertinggal. Jadi bila kita rujuk pada syarah I'anatul Talibin, jelas masalah ini. Dia kata kalau kanak-kanak datang awal, kemudian datang orang balik, kemudian jangan dihalau mereka daripada tempat yang dia duduk. Kita kata alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita masuk kepada tajuk kita hari ini, iaitulah syarat iqtida yang keempat. Syarat iqtida yang keempat, dan termasuk daripada syarat berjamaah ialah wa minha ilmun bintiqali imamin biru'yatin lahu aw li ba'di saffin aw sama'i sautihi aw sama'in li sautihi aw sauti muballighin thiqah.
Syarat yang keempat termasuk dalam syarat berjamaah ialah mengetahui tentang perpindahan imam daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Kita kena tahu. Kalau tidak, kita duduk berdiri bercegak situ, kata orang Kelantan, berdiri bercancang kat situ, imam dah harus sujud lama dah, sebab kita tak tahu pergerakan. Maka siapa dia jadi imam dengan ni anak-anak pelajar kita? Yang jadi imam, kuatkan suara ketika takbir intiqalat. Kita ada mikrofon itu, sebelum turun tu takbir dulu, Allahu Akbar. Ni turun di bawah atas lantai baru takbir, mic duduk di belakang, macam mana orang nak dengar? Ini nanya kepada makmum di belakang, lebih-lebih lagi wanita yang duduk di sebalik tabir, yang tak tahu pergerakan. Jadi siapa yang tak layak, suara dia perlahan, jangan jadi imam. Nanya kepada orang lain. Baik, tengok kitab. Jadi bagaimana cara kita nak mengetahui perpindahan imam itu? Sama ada dengan ia melihat imam, orang belakang imam dia tengok imam rokok, imam sujud, ataupun dengan melihat sebahagian daripada saf. Kita duduk di belakang tu, kita nampak saf depan rokok, kita pun rokok. Atau dengan mendengar suara imam. Sekarang ni suara gergasi. Betul? Semuanya suara gergasi belakang imam kan. Gergasi apa? Gergasi mikrofon ni. Walaupun dia imam kecil, tapi dia punya suara didengari sampai ke atas menara. Kalau tak mari masjid pun dengar juga. Oh, imam rokok dah. Dia pergi masjid tak, contohnya. Ataupun suara mubaligh. Mubaligh ni apa dia mubaligh? Apa dia mubaligh? Mubaligh ni biasanya kalau masjid besar, imam depan, mubaligh tu duduk ujung belakang. Mana dia bila imam kata Allahu Akbar, jadi orang belakang tu Allahu Akbar, supaya dia bersambung. Sekarang ni mubaligh dah tak ada lagi kecuali di Masjid Haram. Masjid Haram Mekah, Madinah masih ada pakai mubaligh. Sebab apa? Sebab masjid terlalu besar. Kadang-kadang mungkin imam tu rokok cepat, tak kuat suara, jadi mubaligh di atas. Kalau Masjid Madinah tu nampak dia punya tempat duduk tu, atas tangga tu nampak imam pergerakan, dia nampak. Jadi dia kuatkan suara untuk orang dengar. Jadi kalau kita contohnya kita tak ada mikrofon, speaker mati, elektrik putus, ini kita kena ada mubaligh, seorang duduk dekat pintu wanita, seorang duduk belakang, dia kena kuatkan suara dia untuk orang belakang dengar. Kalau perlulah, kalau masjid ada 3 sah, ya tak payah mubaligh lah. Nampak dah jelas. Maknanya mubaligh yang dipercayai, yakni mubaligh sembahyang jemaah yang bertakbir lantang suara supaya didengari makmum yang jauh daripada imam. Makmum ada jauh daripada imam, dia boleh dengar. Makmum boleh dengar. Tamaklah kita syarat yang keempat. Sekarang kita berpindah kepada syarat yang kelima. Apa dia syarat yang kelima? Wa minha ijtima'uhuma. Syarat yang kelima, tulis ijtima'uhuma al-imam wal ma'mum bimakanin. Iaitulah berhimpun keduanya, yakni imam dan makmum di suatu tempat. Nak salat jemaah, kita kena duduk satu tempat, sebagaimana yang dilakukan oleh para jemaah-jemaah di dalam zaman-zaman yang lampau. Zaman dulu gitulah keadaannya, jemaah duduk di satu tempat. Maka apabila kedua-duanya berada dalam masjid, tulis situasi yang pertama, makmum dengan imam berada dalam masjid, letak nombor 1. Termasuk masjid itu ialah dindingnya dan rahbahnya. Apa dia rahbah? Orang panggil kaki 5 dia tu. Termasuk juga. Iaitu daerah di luar daripada masjid yang disekat bagi memperluahkan masjid. Orang panggil halaman. Rahbah tu halaman. Baik rahbah itu diketahuinya sebagai benda yang diwakafkan sebagai masjid atau tidak diketahuinya. Contohnya kita kata masjid kita ni kecil, kita pun dapat tanah luar tu, kita pagar, ini semua masjid. Itu dia punya kawasan masjid. Boleh duduk situ.
Beramal dengan zahir, iaitu ianya dilingkungkan. Maknanya kalau orang buat pagar tu, pagar masjid lah tu, boleh solat di situ. Asal sahaja rahbah, halaman itu, tu dia, rahmah tepan halaman, diyakini ianya tidak dibinakan sesudah pembangunan masjidnya, dan bahawasanya ianya bukan masjid. Dia gini, kalau kita tengok di negara Arab ni, dia masjid dia padang pasir, dia simple je. Dibangunan masjid tu, lepas tu belakang tu dia buat pagar luar gitu, kosong, tak ada atap pun. Itu dipanggil rahbah dia, halaman dia, termasuk lagi di situ. Tapi kalau kita ni ada di Indonesia dah, itu di luar tu nama dia kaki lima, lain-lain pula tu. Dan tidak termasuk kawasan masjid ialah harim masjid. Harim itu dipanggil kaki lima ataupun ruang lega kat luar tu, iaitu tempat yang berhubung dengan masjid, dipersiapkan untuk maslahah masjid. Misalnya tempat mencurah air dan tempat meletak selipar-selipar, maka itu dia panggil itu kaki lima, kita panggil luar, halaman luar. Rahbah ni macam masjid Arab tu lah, dia buat binaan depan, belakang tu kosong, tapi dia pagar menunjukkan itu masjid. Boleh jadi nanti dia ada duit, dia besar lagi bangunan. Maka menjadi sah mengikut imam yang dalam kawasan masjid yang dimaksudkan itu dikira kawasan masjid, walaupun jarak antara imam dengan makmum dalam masjid itu melebihi 300 hasta. Atau sah juga sembahyang mengikut imam itu bila berlainan binaannya, misalnya seperti ada senggang kerana ada telaga. Maknanya kita duduk sini, tengah tu ada perigi telaga, lepas tu ada tempat solat pula. Atau sutuh ni orang panggil sutuh atas, roof, dan menara antara makmum dan imam itu, walhal mereka berada masjid, maka sah. Yang pentingnya kalau kita duduk dalam masjid ni, ada sekatan tengah-tengah jalan tu tidak menjadi halangan. Yang penting dia duduk dalam satu masjid. Kita duduk di masjid kita ni tak terasa kecil, tapi kalau duduk di masjid haram tu baru kita tahu betapa luahnya, berapa kali sekatan, berapa kali tambahan, macam-macam dia punya tambah. Setiap zaman tu ada je raja yang menambah masjid. Kalau kita zaman kita hari ni, yang paling yang kita ketara lah pemerintahan masjid binaan Turki. Ini dalam kitab yang ana usahakan tuan-tuan boleh tengok. Dia panggil masjid zaman Turki. Dia ada ruang, kita boleh tengok dia punya kedudukan tu. Kemudian lepas pada Turki, mari pula zaman Raja Abdul Aziz. Lepas Raja Abdul Aziz, mari pula anak dia Raja Fahad. Raja Fahad tu dia buat besar. Semua masjid bandar Madinah zaman Nabi SAW sudah masuk dalam masjid. Ni tengok ni gambar pembinaan masjid daripada zaman Nabi, sahabat, Osmaniyah, Raja Abdul Aziz, Raja Fahad, dan sekarang Raja Abdullah. Dan yang paling besar sekali zaman Raja Abdullah ni lah, yang sedang disiapkan oleh Raja Salman. Ini kita nampak lah. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok dalam buku Madinah ni atau buku Mekah, ada carta plan penambahan masjid yang dibuat daripada zaman dulu sampai zaman kita ini. Kita kata Alhamdulillah. Baik, jadi kalau duduk dalam masjid, biarlah masjid mana pun. Cuma khilaf ulama tentang pahala 1000 di masjid Nabi tu kat mana? Pahala 1000 tu setakat mana? Ada sebahagian kecil ulama kata setakat zaman Nabi lah. Zaman Nabi kecil lah, daripada mimbar dia 7 tiang ke kanan. Ada yang kata la, walaupun masjid itu dibina sampai ke Yaman, kalau dia bersambung maka itu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sekarang ni kalau kita buat masjid, lepas tu kita tambah lagi, semuanya niat masjid, maka jadi masjid lah dia, berapa kali tambah pun. Lainnya hal, yakni tulis ini keadaan yang kedua ni, keadaan lain pula, yakni tidak sah sembahyang mengikut imam itu bagi seseorang yang berada dalam suatu binaan yang pintunya tertutup dengan pagar atau tempat atau sutuh yang tidak bertangga. Sutuh ni tingkat atas, tak ada tangga nak naik. Untuk naik kepada sutuh itu,
maka mengikut imam di situ tidak sah, kerana tidak ada perhimpunan antara imam dan makmum dalam hal ini. Ini kalau kita sutuh, tangga dia luas, tak apa, boleh naik macam kita masjid kita ni, tangga tu luas, atas tangga tu berapa orang boleh semaya. Tapi mungkin kita buat sutuh macam tangga hok naik ke menara tu, tangga hok orang panggil sigar gitu. Tangga naik apa nak semaya macam nak kokah tu. Jadi kena ambil perhatian lah. Sebagaimana halnya bagi seorang yang berada di balik jendela pada dinding masjid. Masjid ni ada tingkap jendela, kita duduk luar, dan ia tidak boleh sampai kepada imam melainkan dengan cara berpaling belakang. Kita kena paling belakang pusing pergi, atau membelok dengan berpaling dari arah kiblat. Kalau ia hendak pergi kepada imam, maka ketika itu tidak sah, tidak sah solat. Kalaulah seseorang dari keduanya berada dalamnya, tanda ini keadaan yang ketiga ni, 3 ke 4 dah. Kalaulah seseorang yang keduanya berada di dalamnya, yakni dalam masjid, dan seorang lagi berada di luar daripadanya, ini keadaan yang ketiga. Imam dalam masjid, makmum duduk luar, maka disyaratkan berserta dengan jaraknya dekat, hendaklah antara keduanya tidak lebih jaraknya daripada 300 hasta lebih kurang. Tidak ada dinding antara imam dan makmum itu yang menegah lalu dan memandang antara kedua belah pihak. Ini masalah kita ni bila bila duduk di bangunan lain. Macam sekarang ni lah, orang pergi Mekah, banyak ramai yang solat di atas bangunan hotel Safwah, bangunan hotel Jam Besar, bangunan hotel Darul Tauhid. Hak duduk di Meridian pun solat sana juga, jauh jarak tu berapa ratus hasta dah tu. Kita mengatakan solat itu tidak sah sekiranya jemaah sah tak bersambung. Dia pula duduk tingkat atas tu, tingkat 10, tingkat 20 tu, maka itu satu langkah. Kalau ada khilaf ulama pun sebagai langkah berhati-hati para jemaah jangan duduk solat atas tu, turunlah kat bawah. Atau boleh juga dengan cara seorang makmum itu berdiri bersetentangan dengan pintu itu pada dinding itu. Kalaulah keadaannya adalah seperti kedua mereka itu berada dalam dua binaan, seperti seorang berada pada halaman tengah-tengah rumah dan seorang lagi berada pada serambi sebuah rumah, atau bila satu pihak berada dalam bangunan, yang lain berada di padang, maka disyaratkan juga seperti yang telah lalu itu. Contohnya, kita dalam masjid, sekumpulan orang lagi semaya luar, ataupun bangunan ni bangunan satu lagi, kemah ni, maka kena ada orang yang duduk tengah, orang yang solat di tengah-tengah, biar sambung sah tu dengan kemah ni dengan kemah ni, bangunan tu dengan kemah sana. Sebab itulah sebagai ulama kata, solat di atas bangunan-bangunan yang besar yang di Mekah itu, kalau sekiranya musim haji, jemaah tu bersambung daripada Masjid Haram sampai ke dalam hotel, itu sah. Tapi kalau tak bersambung macam musim umrah, jangan buat. Kalau malah, maya dalam bilik, tak suruh ikut imam. Baik. Dan kalaulah, maka apabila ada antara keduanya, yakni antara imam dan makmum itu sesuatu yang menyekat pergi datang, mana nak pergi tak boleh, seperti sebuah jendela lubang adanya, nak masuk macam mana lubang, atau yang menyekat pandangan seperti pintu yang tertutup. Pintu ada tapi tutup, sekalipun tidak terkunci, kerana itu menyekat pemandangan. Dan kalau ia tidak menyekat sampainya kepada imam itu, dan seperti itu juga tabir yang terlabuh, atau seseorang tidak ada berdiri pada pintu, maka tidak sah ikutan imam oleh makmum dalam hal keadaan ini semua. Jadi dia panggil kena ada, dalam bahasa kitab dia panggil rabitah, maknanya kena ada penyambung di antara kita. Jadi kalau kita pintu macam ni, kena buka pintu tu, jangan ada kunci. Biar pintu tu terbuka, biar orang boleh pergi boleh mari, nampak dia punya orang sebelah tu. Dan kalaulah berdiri seorang daripada makmum
bersetentangan dengan pintu sehingga ia melihat imam, atau melihat setengah daripada mereka yang bersama-sama imam dalam bangunan tempat ia berada, maka ketika itu sah sembahyang orang yang berada dalam bangunan yang satu lagi itu dengan mengikut orang yang dilihat itu. Jadi kita kena letak ada orang tengah celah di antara dua bangunan itu, yakni orang yang berdiri setentangan dengan pintu ataupun sebahagian daripada imam itu. Ini kena ada. Atau orang yang melihat dibaca dengan musyahid, yakni orang yang melihat imam. Mana kena ada orang tengah ni nampak imam, orang belakang ni, orang bangun lain tengok nampak dia. Jadi dia ada sambungan, ada connecting bahasa kita sekarang. Maka orang yang menyaksikan itu pada hak mereka yang berada dalam bangunan yang satu lagi itu adalah seperti imam, sebab dia tahu pergerakan imam. Orang luar tu tahu dia je, sehingga tidak harus bagi mereka itu mendahului beliau itu pada tempat duduk dan takbiratul ihram. Jadi dia orang tengah ni jadi dia panggil bermastarah dengan imam dia punya kedudukan. Tetapi tidak mengapa jika terdahulu daripadanya dalam perbuatan sembahyang yang lain daripada itu, kerana ia bukan imam pada hakikatnya. Kalau dia ni jenis orang lambat bergerak, tu imam rokok dia main duduk baca Fatihah lagi, boleh ya makmum sebelah sana dia dengar pergerakan imam, dia potong terik, tak ada masalah. Sebab dia tu lambat. Ini kerana dia bukan imam pada hakikatnya mengikut pandangan Imam Ibn Hajar. Adapun di sisi Syekh Ramli, para pelajar, kalau kita belajar kitab fiqh ni, bab solat ni, dua orang ulama ni, Ramli Ibn Hajar, jarang dia bersatu, ada je khilaf, menunjukkan bahawa khilaf itu satu perkara yang dibenarkan sekiranya khilaf kerana ilmu, bukan khilaf kerana nafsu. Adapun di sisi Ramli tidak boleh ianya didahulukan dalam perbuatan sebab ianya adalah seperti imam pada hakikatnya. Maknanya orang hak tengah tadi, makmum duduk di belakang bangunan lain, tak boleh langgar dia, tak boleh mendahului dia. Ibn Hajar kata tak apa, dia bukan imam betul. Ramli kata tak, dia ganti imam, kamu jangan langgar dia. Dan tidak menjadi mudarat sembahyang mereka yang mengikut beliau itu dengan terbatas sembahyang itu selepas mereka sudah melakukan takbiratul ihram mereka. Contohnya, lepas kita takbiratul ihram, kita tengoklah orang tengah, orang tengah ni sakit perut, batas maya, berketung pula dia tu. Tak ada masalah, sebab dia bukan imam betul, mengikut yang aujuhnya, pendapat yang kuatnya. Seperti tertutupnya pintu oleh angin. Pintu tu buka, kita dah akad takbir siap Allahu Akbar, perut mari angin, tutup itu. Apa jadi? Seperti tertutupnya pintu oleh angin sewaktu mereka melakukan sembahyang, kerana itu dimaafkan apa yang berlaku sewaktu amalan sedang dijalankan, walhal tidak dimaafkan pada permulaannya. Sebelum kita akad takbir, pintu tutup, kita buka lah. Imam orang tengah terbatas wuduk, kita tukar orang lain, kita dah takbir dah, tiba-tiba pong bunyi ketuk dia ni. Dia ketuk derah pula tu, nak kata apa, bunyi dia ketuk. Ataupun tak usah ganggu orang lah, kita akad takbir, mari angin, tutup pintu. Jadi tak apa, sebab kita dah mula. Ini pentingnya kita belajar. Dia tulis dia punya kaedah, boleh terus, tak boleh mula. Boleh terus, tak boleh mula. Mana kalau baru nak mula, pintu tutup, buka dulu. Tapi kalau dah mula solat, pintu tutup, tak apa. Far'un, cawangan. Ada cabang, dia panggil cabang perbahasan. Apa dia cawangan dia ni? Kalau seseorang daripadanya berdiri pada tempat yang lebih tinggi, maknanya macam kita ada mimbar, tu imam ada atas mimbar untuk solat, bukan untuk khutbah. Apa hukum? Dan seorang lagi berdiri pada tempat yang lebih rendah daripadanya. Imam duduk tempat tinggi, makmum bawah.
maka disyaratkan tidak ada sesuatu penghalang antara keduanya itu, dan tidak disyaratkan bahawa tapak kaki orang yang berada di atas itu bersetentangan dengan kepala pihak yang berada di sebelah bawah, walaupun keduanya pada tempat yang selain daripada masjid. Contohnya macam inilah, kita masjid 2 tingkat, kita tu imam di bawah, orang seorang duduk atas. Jadi dia kena duduk belakang sikit, mengikut apa yang diisyaratkan oleh kenyataan dalam kitab Rawdah. Tulis pelajar, Rawdatut Talibin lil Imamin Nawawi, dan dalam asal Rawdah nama dia Fathul Aziz li Syekh Ar-Rafi'i. Juga dalam kitab Al-Majmu' hadza kitabun Nawawi, khilaf bagi segolongan ulama mutaakhirin. Jadi kalau orang duduk atas, seorang duduk bawah, maka tidak syarat bahawa tapak kaki orang yang berada di atas itu bertentangan di atas kepala pihak berada di sebelah bawahnya. Di atas boleh dia belakang sikit. Dan makruh, tengok, dan makruh lebih tinggi seorang dari keduanya lebih dari yang lainnya, yakni imam lebih tinggi daripada makmum atau makmum lebih tinggi daripada imam. Jangan buat, mana kita buat masjid kita ni tempat tu imam atas pentas, makruh. Ataupun makmum tinggi, tak imam duduk bawah, macam stadium makmum duduk bawah, makmum apa ni, tak imam bawah dia, makmum atas contohnya, makruh. Dan kalau tetapi tu, tapi kalau kerana ada hajat, seperti tempat sempit tak ada ruang, naik atas mimbar pun tak apalah, tak imam nak pasal ada maslahah, maka tidak mengapa. Lalu dia pergi ke tempat yang tinggi, dan kalau kerana imam hendak mengajar makmum, maka tidak mengapa, bahkan menjadi sunat pula kerana sebab hendak mengajarnya. Contohnya kita buat daurah solat, kita buat kursus solat, jadi kita duduk atas tinggi lah, atas mimbar tu, supaya makmum tengok cara pergerakan solat. Tapi sekali tu je lah, bukannya hari-hari. Kalau pelajar tengok dalam internet, puak-puak Syiah, ni puak Syiah ni ada barang pelik. Tempat tu imam dia gali lubang, tu imam duduk dalam lubang, imam dia dalam lubang, makmum duduk betul-betul macam kita sini, ni gali lubang sini, ada sekat separuh ni, tu imam duduk dalam tu. Jadi geng-geng Syiah jangan duduk main dengan dia. Syiah ni barang pelik semua dia tu. Orang lain Allah Ta'ala redha ke sahabat dia, aku tu nak kata apa? Nabi sayang ke Aisyah, dia laknat apa? Puak Syiah. Allahu Akbar. Tamaklah kita syarat yang ke-5. Kita masuk syarat yang ke-6. Tulis syarat yang ke-6. Wa minha, muwafaqatun fi sunanin tafahhushu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan. Dan termasuk syarat berjemaah itu ialah hendaklah bermuwafaqat, mana bertepatan, tepat antara makmum dan imam di dalam perbuatan-perbuatan amalan sunat dalam sembahyang yang menjadi keji, satu benda yang tidak baik, bersalahan, berbeza perbuatan dalam perkara itu. Jadi sunat baik dari segi melakukannya atau meninggalkannya, kita tak buat. Kerana itu, maka sembahyang makmum menjadi batal bila berlaku kelainan antara imam dan makmum dalam perkara sunat. Perkara sunat, tapi imam buat, makmum tak buat, apa jadi? Tulis ni pelajar. Seperti contoh dia dalam perkara sujud tilawah, sujud sejadah. Bila imam melakukan sujud itu dan makmum tidak melakukannya dengan sengaja dan tahu tentang haramnya itu, imam sujud, dia tak sujud relax, dia tahu, maka tidak boleh. Juga tasyahud awal yang dilakukan oleh imam
walhal makmum tidak melakukannya. Imam tasyahud awal, makmum pergi belajar, dia kata tasyahud awal ni sunat abad, boleh tinggal, dia bangun. Atau imam tidak melakukannya dan makmum melakukannya. Imam tak sujud, kitanya pandai baca Quran, pak imam baca ayat sujud tilawah, imam tak sujud. Oleh kerana kita ni pandai, kita sujud, Allahu Akbar, maka berbeza, jadi batal solat. Kes ni banyak terjadi di Mekah, di Madinah. Baru ni waktu anak di Mekah, tak tahulah imam muda salat subuh, Yasir Ad-Duaisri nyagi baca surah Sajadah pagi Jumaat. Biasanya kalau imam-imam hok lama-lama dia tak baca surah Sajadah, dia mesti orang ramai, mesti orang haji. Bila Yasir baca, beronah. Ramai hok rokok pada sujud. Termasuk orang Malaysia, hok duk biasa dengan pagi Jumaat rokok sujud Sajadah ni pun tak sujud juga. Ada hok rokok, ada hok tak tahulah mana habis. Macam-macam benda pula. Kalau tengok dalam TV, tengok live TV Mekah tu boleh tengok lah berapanya berlaku. Allahul musta'an. Jadi kita kena tengok lah. Kalau dia tu tak tahu jahil, ada ulama mengatakan tak batal lah, tapi kalau dia tahu dia buat, maka batal solat. Tengok kita. Atau imam tidak melakukannya dan makmum melakukannya. Imam tak buat, makmum dia buat dengan sengaja, atau tahu tentang haramnya itu, maka batal sembahyangnya. Kecuali kalau dia tidak tahu. Ini yang banyak terjadi di Mekah tu. Orang tak tahulah. Kalau tahu dia tak buat, atau terlupa, maka tidak batal. Alhamdulillah tak batal. Walaupun ia dengan segera mengikut imam kembali bila imam tidak duduk istirahat itu, kerana makmum tersasul daripada kewajipan mengikut imam kepada perkara yang sunat. Kita belajar kan tasyahud awal tu sunat abad. Bila imam tak buat, makmum kena tinggal je lah. Tapi makmum pergi buat juga. Adapun di dalam amalan yang kelainan antara imam makmum itu tidak menjadi keji di sisi hukum sembahyang berimam, maka tidak mengapa makmum melakukan amalan sunat itu walaupun imam tidak melakukannya. Ini penting sangat. Tulis pelajar. Ini isu solat subuh di masjid haram. Masjid haram lah. Kita masjid lain jarang kita pergi. Masjid haram, imam dia mazhab Hambali, dia tak baca kunut. Orang yang baik-baik dia kata mazhab Hambali lah. Orang yang mulut celupar dia tuduh mazhab, ada mazhab lain lah, mazhab yang keji bagi dia. Jadi kita kata dia ada mazhab Hambali, tak baca kunut. Apa kita nak buat? Tengok kita. Maka tidak mengapa makmum melakukan amalan sunat itu walaupun imam tidak melakukannya. Misalnya seperti kunut subuh yang dilakukannya beserta ia boleh mendapatkan imamnya dalam sujudnya yang pertama, yakni dia mengetahui bahawa dengan melakukan kunut itu walaupun imamnya tidak melakukannya, ia masih boleh mendapat imam dalam sujud yang mula. Mantap, maka tidak batal. Senang ya. Dan untuk maklumat para pelajar sekalian, imam masjid haram ni dia baca panjang. Bila dia duduk i'tidal tu, Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan, dia baca mil as-samawati wa mil al-ardi. Ini baca dalam buku kita ni, dalam buku Perisai Muslim tu ada bacaan. Jadi biasanya imam-imam ni dia akan baca hak sunnah hak Nabi kita ajar. Jadi waktu dia baca tu, makmum yang mazhab Syafi'i yang tak mau tinggal kunut ni, baca je kunut. Kunut pendek sudahlah. Tak payah dia baca kunut nazilah. Baca kunut subuh biasa je. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fa innaka taqdir wa sallallahu. Cukup, masa cukup. Sempat boleh jadi kita habis kunut tu imam masih lagi dalam zikir bacaan i'tidal dia yang ada dalam, yang warid dalam sunnah itu. Tak ada masalah. Jadi ini satu solusi, satu penyelesaian. Tak payahlah ikut orang-orang yang duduk provokasi. Kalau pergi masjid Arab Mekah, semua kita solat di masjid kecuali subuh kerana imam tak baca kunut.
Kenapa? Awak nak baca boleh je. Dalam kitab kita kata boleh je, imam tak baca kita baca. Kalau tak baca pun tidak batal solat. Sebab kunut rukun, sunat. Dan apa salahnya kita ikut mazhab dia? Dia mazhab Ahlus Sunnah, kita mazhab Ahlus Sunnah, pun tak ada masalah. Nabi sebut innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dilantik imam itu supaya kita ikut dia. Dan dia iza kabbara fakabbiru. Imam tak baca kunut, kita pun tak baca kunut, tidaklah menjadi satu perkara besar sampai mereka kena qada solat, kena la. Kita kata alhamdulillah, mazhab kita mazhab Ahlus Sunnah, perkara yang berlaku itu perkara khilaf yang ada keluasannya dalam syarak. Ada keluasannya dalam syarak. Tengok kitab. Dan kalau ia tahu pula bahawa ia tidak boleh menamatkan kunut melainkan bila imam berada dalam duduk antara dua sujud. Maknanya imam turun sujud, dia duk baca kunut lagi, dia fa inna kata kedhi lagi situ. Macam nak buat? Sampai ke imam bangkit daripada sujud, maka makruh ia membaca kunut itu, tak boleh baca. Dan kalau ia tahu bahawa ia tidak boleh menamatkan kunut melainkan bila imam sujud keduanya, maka haram ia terkemudian membaca kunut itu. Dan kalau ia terkemudian kerana kunut itu dan ia tidak turun kepada sujud pertama melainkan selepas imam tunduk pada sujud kedua, maka batal sembahyangnya. Jangan main. Ini masalah kita kena fahamlah. Jadi kalau nak baca kunut yang ringkas. Sempat je kita dengan imam. Paling lewat pun imam duduk dalam sujud tu, kita turun. Boleh selesai masalah. Masalahnya dia nak baca kunut tapi dia was-was. Itu masalah besar. Duk main fa inna kata qadi saudara. Hanya tinggal ada tu email lah dia. Jadi kita kena ingat. Jadi alhamdulillah, ana di antara usaha yang ana buat waktu ana mengajar kitab Muniatul Musalli dalam radio IKIM dulu. Mula-mula kita balik dulu. Inilah di antara huraian kita kepada para jemaah tentang masalah benda khilaf-khilaf ni. Kita pertausi' ad-dairah. Kita luaskan perbincangan supaya makmum tidak sempit dada, sempit pemikiran, sempit dia punya tindakan. Bila dia dengar, oh boleh je, boleh. Yang tak bolehnya bila kita diasah, dihasut oleh sebahagian pendakwah yang benci kepada imam-imam Masjid Haram tu, macam-macam lah dia kata, maka itu yang menyebabkan berlakunya huru hara. Baiklah. Dan kunut itu lain daripada tasyahud awal. Sebab kunut tu beza dengan tasyahud awal. Kenapa? Kerana dalam melakukan tasyahud awal itu makmum melakukannya duduk, yang tidak dilakukan oleh imam. Imam dia bangun, duduk. Dan ini pula, yakni orang yang terkemudian kerana kunut, makmum adalah memanjangkan apa yang telah imam ada dalamnya. Imam sudah ada i'tidal, cuma kita baca kunut dia turun. Yakni imam pun sudah i'tidal, hanya ia tidak lama i'tidal untuk kunut. Bagi imam yang ekspres, bagi imam Masjid Haram tu insya-Allah doa i'tidal dia tu cukup dengan kunut yang kita baca. Cukup kalau nak baca kunut. Kalau tak nak baca, ikut dia. Ia i'tidal sebentar saja, maka dengan itu tidak ada kekejian, yakni tidak timbul kekejian dalam terlewat kerana makmum baca kunut, asalkan dijaganya syaratnya berbanding dengan tasyahud awal. Mana tasyahud awal kita nampak berbeza pergerakan di antara makmum dengan imam, tapi kunut ni sama-sama tasyahud, sama-sama duduk di i'tidal. Cuma imam baca doa, kita baca kunut. Tak angkat tangan pun tak apa, kunut bukan syarat angkat tangan, duduk diam betul boleh. Nak angkat. Dan demikian juga tidak mengapa makmum melakukan tasyahud awal jika imam duduk istirahah. Imam duduk istirahah, kita pun baca tasyahud. Walaupun ia tidak melakukan tasyahud, kerana yang mendatangkan mudarat ialah melakukan duduk yang imam tidak melakukannya. Ini imam duduk. Adapun di sini imam duduk juga hingga ia tidak bertasyahud. Ia duduk saja sekejap saja. Kalau tidak, maka tidak harus makmum bertasyahud
yakni kalau imam tidak duduk istirahat langsung, maka tidak boleh makmum bertasyahud awal, dan makmum itu membatalkan sembahyangnya kalau ia tahu dan sengaja, yakni ia tahu bahawa itu membatalkan sembahyang kalau ia buat. Kalau tahu batal, dan ia buat dengan sengaja, bukan dengan terlupa. Kalau dengan terlupa tidak batal. Jadi jelaslah, sebab kita menyalahi imam dalam pergerakan. Bila ia tidak niat mufarakah daripada imamnya itu, kalau dia nak buat juga, dia kena niat mufarakah imam. Aku mufarakah daripada imam. Dan mufarakah ini adalah termasuk ke dalam mufarakah dengan kerana keuzuran, hendak melakukan tasyahud yang ditinggalkan oleh imam, maka menjadilah ianya lebih, yakni lebih utama daripada mengikut dengan meninggalkan tasyahud. Jadi sebagai ulama kata, elok dia mufarakah kalau tak sempat nak baca tasyahud, sebab imam tu tinggal salah satu daripada sunnah ab'ad yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, situasi seterusnya. Dan dan apabila makmum belum lagi selesai melakukannya, yakni tasyahud awal, walhal imam telah selesai, maka bolehlah makmum menjadi terkemudian daripada imam bagi menghabiskan tasyahud awal itu. Ia boleh mendapatkan Al-Fatihah dalam rakaat yang berikutnya itu. Jadi sempatlah imam bangun, kita pun habiskan tasyahud, kita bangun cepat-cepat dengan sempurnanya sebelum rukuk imam. Tetapi tidak sunat, bahkan makruh ia terkemudian kerana hendak menyempurnakan surah. Ada contohnya, imam tak baca, kita nak baca surah sehingga terlewat, maka itu makruh. Bahkan itu makruh jika kemudiannya itu tidak boleh bersama imam di dalam rukuk. Tetapi kalau ia tahu bahawa ia boleh mendapat imam dalam rukuk, maka tidak makruh ia menjadi terkemudian itu. Wallahu a'lam. Ingatlah, kalau kita rasa kita baca surah ni kita terlewat, tak ada rokok dengan imam, maka tinggalkanlah. Tapi kalau tahu imam dia baca lama, rokok lama, kita boleh baca wal asri, ingat enak atau nada lah. Jangan baca panjang-panjang. Dan termasuk antaranya, yakni termasuk antara syarat sah mengikut imam dalam sembahyang berjamaah, ialah makmum itu tidak menjadi tertinggal daripada imam dengan dua rukun. Ingat baik, ya, tertinggal daripada imam dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan berturut-turut dengan sempurna, dengan tiada keuzuran, beserta dengan ianya tahu dan sengaja. Ingat dua rukun. Tahu dan sengaja tentang haramnya itu, walaupun dua rukun fi'li itu tidak panjang. Rukun tapi tak panjang, macam sujud dengan antara dua sujud. Antara sujud tak panjang. Rokok dengan i'tidal tak panjang. Maka kalaulah makmum menjadi tertinggal dengan dua rukun seperti yang dimaksudkan di atas itu, maka batal sembahyang itu kerana ia melakukan sesuatu kelainan yang keji. Maknanya dia tertinggal tu dengan jarak yang agak keji, yakni ia menjadi berlainan di dalam fi'il sembahyang, perbuatan salat bersama imam dengan cara yang dikirakan keji, maka batalah sembahyangnya. Maknanya dua rukun dah tinggal, tak boleh. Seperti misalnya imam rokok, satu, i'tidal, dua, imam dan turun kepada sujud, yakni tidak lagi berada pada hak qiyam, walhal makmum masih berdiri. Dengan itu maka beliau terkemudian daripada imam dengan dua rukun fi'li yang tamam, dengan tidak ada keuzuran, maka dengan itu batalah sembahyang dia. Tapi kalau dia uzur, dia baca tergagak ke macam mana, itu ada perbincangan lain. Dan tidak termasuk ke dalam dua rukun fi'li itulah dua rukun qauli. Dan rukun qauli dan rukun fi'li, maka kalaulah terkemudian dengan dua rukun qauli, rukun bacaan, dan satu rukun qauli dan satu rukun fi'li, maka tidak batal sembahyangnya. Contohnya seperti tasyahud akhir,
dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Dua tu. Tapi oleh kerana dia tu qauli belaka, maka dimaafkan. Dan qauli dan fi'li seperti Fatihah dan rukuk. Lain. Yang kata tak boleh lewat tadi, dua-duanya mesti rukun fi'li. Jadi ini antara perbahasan. Kalau kita nak panjang lagi masalah ini, kita boleh buka dalam kitab kita bab masalah masbuk muafiq. Ada satu kitab nama dia masalah hukum imam dengan makmum, panjang, tapi ini pun sudah cukup dah untuk kita memahami secara asasnya perkara yang boleh dan tidak boleh dalam syarat iqtida, iaitulah makmum jangan terlepas daripada perkara yang keenam ini. Makmum tak boleh apa? Mesti muafakat antara imam dan makmum dalam perbuatan yang sunat dalam solat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi rukun yang ketujuh. Tulis tu. Dan yang ketujuh termasuk dalam syarat-syarat sah mengikut imam ialah bahawa makmum tidak menjadi terkemudian daripada imam dengan tahu dan sengaja. InsyaAllah perbincangan kita dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.